Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahi alladhi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dalam majlis yang mulia pada pagi ini. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Dia tambahkan pada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia seperti ini, insya-Allah. Pertama sekali, kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, antara apa yang Nabi lakukan bila mana Nabi bangun daripada tidur, selain daripada doa-doa yang kita selalu dengar, menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi ni kebanyakan hari dia bila mana dia bangun tidur, dia akan baca 10 ayat daripada surah Ali Imran, yang mana kalau kita tengok dalam Quran, dalam mushaf, surah Ali Imran ni dia ada 200 ayat. Nabi akan baca bila mana bangun tidur 10 ayat yang terakhir, maknanya ayat yang ke-190 sampailah ayat yang ke-200. Kalau kita buka mushaf Quran, kita akan tengok ayat 190 ni dia berada pada muka surat 75 dan juga 76, maknanya satu muka setengah. Agak panjang jugalah bila mana bangun pagi nak baca 10 ayat ni. Okay. Tapi kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri taufik pada kita, kita boleh duk buatlah apa seperti mana yang Nabi SAW buat ni. Okay. Jadi kita tengok daripada 10 ayat ni, saya nak sentuh beberapa pada pagi ni. Bukan semua 10 ayat tu. Okay. Cuma nak sentuh ayat 190 dan beberapa ayat yang ada pada bahagian terakhir surah Ali Imran ni. Dan para ulama juga membincangkan tentang hikmah pemilihan 10 ayat ni Nabi duk baca tiap-tiap pagi. Ayat yang ke-190 ni berbunyi dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu ayat 190. Allah Ta'ala kata, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga silih bergantinya siang dan malam, la ayatin liulil albab, ianya menjadi tanda kepada golongan ulul albab. Itu ayat 190. Pada ayat yang pertama ni yang Nabi duk baca pada awal pagi, sudah cukup untuk kita lihat apa yang Nabi minta kita buat pada permulaan hari kita. Pada permulaan hari kita. Walaupun kalau kita tengok dalam hadis yang banyak, Nabi ni bukanlah bangun-bangun daripada tidur tu terus baca ni. Ada hadis-hadis lain, riwayat daripada Ibnu Abbas, riwayat daripada Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Nabi ni buat sesuatu ataupun beberapa perkara juga sebelum daripada baca ni. Antara kalau kita tengok
Nabi ni mula-mula Nabi buat apa dia? Mula-mula Nabi bangun, Nabi tak terus baca doa. Mula-mula Nabi bangun, Nabi usap, sapu muka dulu. Itu yang Nabi buat mengikut riwayat Abdullah bin Abbas. Nabi sapu muka. Ada apa ke, tak ada apa ke kat muka, Nabi sapu. Okay. Lepas daripada itulah baru Nabi baca doa. Doa yang kita mungkin selalu duk baca. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang paling ringkas lah, doa bangun tidur. Itu pun boleh baca. Hari cuti boleh baca. Hari kelang kabut nak pergi kerja mungkin tak ingat sapu muka je. Lepas tu terus pergi sunnah yang kedua, gosok gigi apa semua, duduk dalam bilik air dah. Okay. Sebab tu saya kata yang 10 ayat terakhir ni dia agak berat nak buat. Okay. Tambah kalau kita tak ingat ayat ni. Juzuk 30 pun mungkin kita tak ingat semua. Ni 10 ayat terakhir surah Ali Imran, bukan 10 ayat pendek-pendek macam surah Fatihah. Okay. Satu muka setengah, maknanya satu, orang kata apa, sukatan yang agak banyak jugalah. Okay. Cuma kita cuba carilah masa untuk kita duk buat apa yang Nabi buat ni. Okay. Saya nak sebut, kita bangun awal pagi, Nabi baca ayat ni dulu. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Suruh tengok yang tu dulu. Tengok langit, tengok bumi. Langit yang telah menaungi kita sekian daripada umur yang kita ada, dan juga bumi yang telah kita berjalan di atasnya juga daripada umur yang kita ada. Waqtilafil laili wan nahar, dan juga pada silih bergantinya siang dan malam. Dan kita pada waktu pagi ini ialah waktu pergantian antara malam nak pergi ke siang. Allah Ta'ala kata la ayatin liulil albab. Ada tanda, iaitu tanda kebesaran untuk kamu lebih dekatkan diri kamu kepada aku. Cuma tanda ni siapa yang dapat dan siapa yang perasan, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, ulil albab. Golongan yang kita selalu dengarlah kumpulan ni dalam Quran, ulul albab. Ulul albab ni kalau kita tengok dari segi bahasa, apa makna dia? Ulul albab ni sahibul lub. Itu yang disebutkan oleh para ahli bahasa. Lub tu orang yang mempunyai lub. Lub ni apa dia? Hati. Hati sanubari. Okay. Dan hati sanubari itu yang elok, yang tak terpengaruh dengan apa-apa, yang bersih fitrahnya. Okay. Nak sebut pada kita golongan yang boleh mengambil manfaat dengan apa yang Quran sebut ataupun dengan apa yang ada di sekelilingnya ni, ialah golongan yang ada hati sanubari yang baik. Okay. Ulul albab ni bukanlah golongan yang belajar tinggi sampai luar negara sahaja, ataupun golongan yang hafal Quran sahaja. Okay. Ulul albab ni ialah orang yang Allah Ta'ala jadikan hati dia lunak ataupun hati dia mudah untuk terkesan dengan kebaikan-kebaikan. Dan boleh jadi dia daripada kalangan yang tak pandai membaca, tak pandai menulis. Sebab tu kau tengok sebahagian para sahabat Nabi, sebahagian mereka tak pandai baca, tak pandai menulis. Okay. Tapi mereka itulah yang Nabi sebut sebagai ahli syurga. Mereka itulah yang Nabi puji sekian dan sekian. Ada sebahagian para sahabat tak pandai menulis, tapi ingatlah hadis Nabi ni. Antaranya Abu Hurairah. Dia sendiri pun mengaku dia tak pandai menulis, tak pandai baca. Tapi dia boleh ingat hadis Nabi. Dia boleh dapat manfaat. Jadi kita pun, kalau kita tengok daripada ayat ni, boleh jadi kita termasuk dalam golongan ni, ataupun boleh jadi kita tak termasuk. Okay. Cuma nak sebut pada kita, untuk perasan kebesaran Tuhan, untuk timbulkan rasa kehambaan pada diri kita ni, hanya pada melihat apa yang ada di sekeliling kita. Sebab ayat ni Tuhan kata penciptaan langit dan bumi. Di langit ni ada banyak makhluk Tuhan, di bumi pun ada banyak makhluk Tuhan. Dan ada dua makhluk Tuhan yang Nabi, yang Allah Ta'ala cuba highlightkan di sini, iaitu makhluk yang berbentuk masa, iaitu siang dan malam. Yang mana pada pertukaran siang dan malam ni, kamu boleh lihat dan kamu boleh perasan apa daripada kebesaran Tuhan yang Tuhan dah bagi pada kamu dan yang berada di sekeliling kamu. Jadi ni benda awal-awal pagi nak kena alert, nak kena pastikan diri kita berada dalam lingkungan rahmat Tuhan. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Tujuan ayat ni awal-awal pagi bangun ialah untuk perasan kita ni masihlah rahmat Tuhan. Sama ada kita perasan ataupun tak perasan, kita dah ambil banyak pada nikmat Tuhan, tapi yang pasti kita kena tahu sebagai manusia,
kita telah banyak menggunakan peruntukan yang Tuhan berikan, sama ada nikmat yang kita kecapi ataupun zuriat kita ataupun pasangan kita, yang pasti kita duduklah nikmat. Sebab tu kalau kita tengok ayat 191, ayat seterusnya, Allah Ta'ala cuba nak beri kepada kita siapakah ulul albab sebenarnya situ. Allah Ta'ala kata allazina yadhkurunallah, iaitu yang sentiasa mengingati Allah, qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim, ataupun dalam keadaan mereka berbaring, dalam keadaan mengiring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka ini sentiasa berfikir pada penciptaan langit dan bumi, sehinggalah mereka ni akan sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Maknanya mereka-mereka yang telah berzikir ni, mereka yang berzikir pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu tidur mereka akan sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, kamu tak jadikan benda ni batil ataupun sia-sia. Subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan. Faqina azaban nar, maka bentengi ataupun jauhilah kami daripada azab neraka. Dua ayat ni 190, 191. Pertama, Allah Ta'ala nak suruh kita tengok langit dan bumi. Dia tak suruh kita tengok benda-benda yang besar. Dia suruh kita tengok benda-benda yang mudah untuk kita ambil pengajaran. Sebab tu kalau kita tengok awal pagi ni, Nabi doakan kepada keberkatan, kepada umatnya keberkatan. Seperti mana riwayat Abu Daud, Nabi sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau rahmatilah hamba-Ku ataupun umat-Ku pada waktu-waktu pagi ni. Maknanya ya Allah berkatilah umat-Ku pada waktu pagi. Kalau kita tengok Nabi dia suruh kita, Allah Ta'ala dia suruh kita tengok alam, dan Nabi pun dia buat perumpamaan pun dengan alam. Sebab tu kau tengok ada satu hadis Nabi sebut. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Nabi kata lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, sekiranya kamu ini bertawakal kepada Allah, kama tatawakkalut tayr, seperti mana bertawakalnya seekor burung, taruhu khimasan, taruhu bitana wa taghdu khimasan. Sebahagian riwayat sebut burung tu keluar dalam keadaan dia lapar dan dia balik ke sarang dia dalam keadaan dia kenyang. Okay. Hadis ni kalau kita tengok, Nabi suruh kita perhati, ada satu makhluk yang Tuhan cipta namanya burung. Burung ni banyak, macam-macam spesies burung. Okay. Burung ni dia keluar pada waktu pagi, maknanya dia keluar daripada sarang dia, daripada tempat dia, dan dia balik dalam keadaan kenyang. Okay. Dan burung ni makhluk yang dia punya kapasiti untuk dapat nikmat tu masih lagi tergantung. Dia bukan macam kita. Kita ni kita boleh cakap, kita boleh mengeluarkan banyak perkataan manusia, kita boleh berinteraksi dengan macam-macam orang, kita boleh minta, kita boleh buat rintihan kalau kita nak sesuatu. Tapi burung ni dia merintih pun bunyi lagu tu, dia ketawa pun bunyi lagu tu, bunyi yang sama sahaja. Tapi daripada benda tu, Tuhan jadikan dia dapat nikmat dia. Dan dia punya saiz lagi kecil pada kita. Kalau ada burung yang besar pun, takkanlah sama besar dengan badan kita. Kecuali hikayat tu mengarut je macam burung Garuda ni. Tu tergantung, betul atau tidak. Cuma nak sebut, Nabi tarik kita, Tuhan pun tarik kita untuk tengok benda tu. Awal-awal pagi. Sebahagian manusia dia lena pada awal pagi ni. Jadi dia terlepas untuk bahagian tafakur pagi ni. Okay. Sebab dalam ayat 191 Tuhan kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berfikir pada penciptaan langit dan bumi. Dia berfikir pada penciptaan langit dan bumi. Jadi nak sebut pada kita, siapa yang berfikir, yatafakkaru ni maksudnya mudawamah, berterusan fikir. Sebab kalau orang belajar bahasa Arab ni, itu semua Tuhan guna fi'il mudhari', iaitu satu kata kerja yang menunjukkan berterusan. Yatafakkarun, yazkurun, ni semua nak tunjuk pada kita sentiasa. Dia bukan waktu dia rajin je dia buat, tapi berpanjangan. Tiap-tiap pagi dia duduk tengok
Apa daripada dunia, apa daripada bahagian umur yang Tuhan bagi ni, aku boleh buat apa? Sebab tu kalau tengok cara fikir para sahabat, mereka jelas bila mana mereka hidup hari-hari, melalui hidup hari-hari ni, mereka fikir apa yang aku boleh sumbang. Dia bukan fikir apa yang aku boleh dapat daripada dunia. Itu pemikiran para sahabat. Sebab tu kau tengok Abu Bakar As-Siddiq, bila mana dia dilantik jadi Khalifatul Rasul, itu gelaran kepada Abu Bakar. Amirul Mukminin ni gelaran kepada Umar Al-Khattab lepas pada tu. Okay. Bila mana Abu Bakar ni dilantik dan dia berhadapan dengan situasi yang agak tegang lepas Nabi wafat ni, apa kes yang besar berlaku? Ramai orang murtad nak ikut kepada seorang Nabi palsu ni yang bernama Musailimah Al-Kazzab yang datang daripada Yamamah. Ramai yang murtad. Banyak kawasan yang ramai orang Islam ni mereka murtad. Kecuali Taif, kecuali Madinah dan juga sebahagian kecil daripada tempat-tempat di Mekah. Mereka tak murtad, mereka solid bersama dengan Abu Bakar. Sahabat-sahabat tanya Abu Bakar, apa nak buat dengan kumpulan ni? Sebelum pada Abu Bakar jawab, Abu Bakar telah sebut satu perkataan yang menunjukkan dia jelas dan dia telah dapat kefahaman yang jelas juga pada Nabi. Sekian lama bersahabat dengan Nabi, cara fikir dia tu telah diluruskan oleh Nabi. Dia telah sebut satu perkataan. Dia kata, ayang qusuddin wa ana hayyun. Adakah agama akan berkurang dalam keadaan aku hidup? Dia telah sebut satu benda. Maknanya aku hidup atas dunia ni kerana wujudnya aku, agama jadi kurang. Itu bukan tujuan aku hidup atas dunia. Sepatutnya aku hidup atas dunia ni, agama jadi banyak, jadi jauh, boleh pergi jauh. Tiba-tiba aku hidup, agama jadi kurang. Ataupun aku memerintah, agama jadi kurang. Tak padan ataupun tak patut benda ni berlaku. Ini satu cara fikir yang benar yang telah diletakkan oleh Nabi, yang telah disebutkan dalam Quran. Sebab tu balik tengok apa yang Quran sebut tentang benda ni. Awal-awal pagi lagi Nabi dah suruh kita sebut benda ni. Tapi kalau kita sebut dalam keadaan yang umum, tak tahu apa, dia hanya berlalu itu je lah. Sebab tu kena perhati. Sebab tu di akhir ayat 191 Tuhan sebut doa orang ulul albab ni apa dia awal-awal pagi? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, kamu tak jadikan apa benda atas dunia ni batil. Hatta benda tu nampak zahirnya macam tak ada manfaat, tapi sebenarnya ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, kamu tak jadikan semua benda atas dunia ni batil. Subhanak, maha suci engkau. Perkataan subhanak ini maknanya nak tunjuk pada kita, selepas dilakukan pemerhatian terhadap makhluk Tuhan, kita akan perasan situ kebesaran Tuhan. Saya nak tarik satu hadis yang dah sebut tadi. Nabi kata, tawakallah kamu seperti mana tawakalnya seekor burung. Keluar pada waktu pagi dalam perut yang kosong, balik semula ke sarang pada waktu petang dalam perut yang penuh. Okay. Burung ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan luar sikit. Kita dah baca dalil banyak dah. Ni kita nak tengok makhluk lain. Burung ni tuan-tuan banyak spesies atas dunia ni, mungkin 100,000 dan lebih spesies dia. Dan burung ni pun antara benda yang merata kita boleh tengok. Tambah kita di Perlis ni, sawah padi banyak. Nak tengok burung bukan benda yang payah apa. Benda yang selalu ada. Okay. Saya ambil ada satu, ni yang saya sempat baca. Ada satu ekor burung ni, daripada spesies-spesies yang banyak ni, dia ada satu burung yang kecil. Mungkin di Perlis ni pun tak ada, tapi setengah-setengah negeri di Malaysia dia singgah. Dan dia bukan asal pada Malaysia lah. Tuan-tuan boleh cek cari. Arctic tern, ini nama, burung kecil. Besar sikit pada burung puyuh kot. Arctic tern ni duduk dekat mana? Duduk dekat kutub tu. Dekat kawasan yang ais semua ataupun cair semua, kawasan tu. Dia tak duduk Perak ke, tak duduk. Dia duduk jauh. Dia terbang dalam saiz yang kecil tu, dia terbang. Dia terbang dan dia telah membelah bumi ni lebih pada 10,000 km, bahkan 20,000 km dia terbang. Saiz yang kecil. Okay. Tuan-tuan kena tahu, di Malaysia kita ni ada satu tempat di Perak, saya tak ingat kawasan mana, tapi kerajaan negeri Perak telah wartakan kawasan tu sebagai tempat burung ni singgah. Burung Arctic tern tu akan singgah. Dan kerajaan negeri Perak dah lantik orang ataupun jawatan kuasa untuk bagi makanan. Tuan-tuan boleh bayang, jauh hujung dunia ada satu negeri di Malaysia, Allah Ta'ala jadikan menteri besar dia lembut hati lagu mana,
Boleh bagi makanan ke kawan tu. Kawan tu tak isi borang, tak jumpa menteri besar pun, dia dapat rezeki. Saya nak sebut tawakal. Dan dia singgah banyak tempat lah sebelum dia sampai tu. Okay. Tuhan menjamin rezekinya. Sebab tu kau tengok, baru kita perasan. Kadang-kadang kita lemah. Kita rasa macam, putus dah rezeki aku ni. Kadang-kadang kita fikir. Tiba-tiba kita tengok benda-benda makhluk seperti ni. Dan kita nampak, rupanya masih ada harapan. Dan banyak pun harapan. Tapi kadang-kadang kita ni tertewas dengan bisikan hawa nafsu dan juga bisikan syaitan menyebabkan kita jadi lemah semangat. Dan kalau tengok Arctic-Tern, burung yang kecil ni, dia ada 2 tempat. Satu di KL, kawasan dekat dengan Taman Melati, KL apa semua. Kawasan tu pun ada zoo negara. Dia akan singgah situ. Lepas tu dia akan singgah daripada kanan, dia balik semula ke tempat dia. Okay. Dan dia ada penghijrahan. Okay. Nak sebut pada kita apa? Keluar. Maknanya keluar cara fikir yang lama. Keluar ni bukan maksud hijrah saja-saja, tapi keluar daripada cara fikir yang lama. Seseorang tu akan lihat dunia ni luas. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a." Sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan dapati muka bumi ni luas, penuh dengan rezeki Tuhan. Walaupun orang kata negeri ni payah nak cari kerja, kawasan ni payah nak cari kerja, tapi hakikatnya kalau kita cari sikit dan kita tidaklah cepat sangat terkesan dengan kata-kata lagu tu, kita akan jumpa hakikatnya. Tapi memang nak cari rezeki, nak makan hari-hari ni, dia perlukan sedikit usaha. Dia tak akan dapat dengan mudah-mudah lagu tu saja. Okay. Cuma nak sebutnya, Nabi telah tarik kita untuk kita tengok dengan perumpamaan yang kecil tu. Nabi tak suruh kita tengoklah gajah yang telah keluar pada awal pagi. Nabi tak suruh tengok yang tu. Tengoklah harimau, tengoklah singa. Nabi suruh tengok satu makhluk yang paling kecil. Tawakallah kamu seperti mana tawakalnya seekor burung. Nabi tak kata tawakallah kamu seperti mana tawakalnya seekor ikan paus dalam laut. Sebab ikan tu memang besar, mulut dia pun luas. Sekali dia nganga, berapa ekor ikan dah boleh masuk. Okay. Tapi ini mulut yang paling kecil, iaitu mulut seekor burung. Yang boleh jadi dia nak dapatkan sesuatu, dia mungkin kena bidah dengan orang ke, macam-macam halangan. Tapi nak beritahu, dia keluar dalam keadaan perut yang kosong dan dia balik dalam keadaan perut yang penuh. Itu benda yang kita lihat. Dan burung ni, kalau tuan-tuan tengok, semua jenis burung, dia tidak ada istilah overtime kerja. Tak ada. Dia akan cari rezeki, pagi, petang dia balik. Dia tak ada burung tengah malam pun tak jumpa lagi, keluar lagi tengah malam. Kalau orang ni kita jumpalah kerja overtime. Tapi burung dia habis takat tu je, dan dia balik ke tempat dia. Okay. Sebab dia mungkin ada ibadah-ibadah dia yang kita tak faham. Okay. Cuma nak beritahu, kehidupan dunia, kita beri luangkan waktu untuk dunia, tapi luangkan juga waktu untuk duduk di tempat kita dan bertafakur. Sebab tu awal pagi ni ialah waktu untuk kita fikir hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan macam mana kehidupan kita atas dunia. Jangan kita jadi orang yang over sangat pada akhirat sehingga kita cuaikan banyak daripada bahagian dunia. Sebab dalam Quran pun sebut wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagian kamu pada dunia. Tapi banyak juga ayat yang sebut supaya kita ni ingat pada akhirat, dan itu benda utama yang kita kena tahu dalam hidup. Cuma nak sebut pada kita, itulah benda yang kita boleh lihat daripada kehidupan. Itu contoh daripada binatang. Kalau saya nak beri yang lain pun banyak. Okay. Saya beri satu lagi. Tuan-tuan pernah kenal penyu kot? Penyu ni kalau sebut Semenanjung, negeri mana? Pahang, Terengganu. Orang tak nampak negeri lain. Kalau belah Sabah Sarawak ni orang nampak lah. Sabah tempat yang dia berhenti. Okay. Saya orang Terengganu. Orang selalu duk tanya penyu. Orang Terengganu tak panggil penyu, dia panggil piung. Ni orang tua panggil. Penyu ni orang Terengganu duk perasan hak negeri dia. Bola sepak pun nak kena bubuh penyu lah. Okay. Tapi penyu ni dia bukan makhluk yang berasal pada negara kita pun. Dia berasal pada mana? Perjalanan dia jauh. Australia, paling dekat pun Australia dengan Malaysia. Kalau dia datang. Dan dia akan singgah pada bulan-bulan tertentu. Dululah, sekarang ni pun tak banyak dah. Terengganu ni tak banyak dah. Okay. Dia singgah, dia bertelur, dan orang dapat manfaat daripada persinggahan dia. Sehingga ada santuari sekian. Sehingga orang buat universiti pun kerana penyu ni. Universiti Malaysia Terengganu dulu, sebelum nama Universiti Malaysia Terengganu,
Kustem. Buat tu sebab apa? Sebab penyu banyak mendarat nak lahirkan pengkaji. Kerana penyu, rezeki orang buka banyak. Okey. Cuma orang Terengganu duk perasan penyu tu yang dia lah. Penyu tu tak pandai cakap Terengganu pun. Penyu tu Mak Saleh. Australia punya penyu. Cuma nak sebut pada kita, rezeki dibuka banyak. Rezeki dibuka. Kerana binatang ni, saya bukan nak kata apa. Saya nak sebut, banyak bab yang kita nampak satu surface sahaja. Satu permukaan sahaja. Okay. Sedangkan di sana banyak yang Tuhan nak buka. Sekian dan sekian dan sekian. Cuma manusia ni dia boleh pergi lebih pemikiran dia. Tapi dia pilih untuk berhenti di situ saja. Ada orang dia akan nampak nak makan hari-hari ni kena ada kerja tetap. Kerja yang tak tetap ni dia rasa macam bimbang apa semua. Bahkan sebahagian pada umur dia duduk makan tu pun kerana kerja-kerja yang mungkin dia nampak ringan ataupun kecil saja. Nak beritahu pada kita 10 ayat ni, kalau tuan-tuan ada masa, ahli jemaah ada masa untuk kita bincang semua, tapi kita tak sempat nak bincang semua. Ke 10 ayat ni awal pagi Nabi suruh kita setting otak bagi tengok bagi baik. Sesungguhnya dunia ni bukan untuk tempat kamu ambil dunia saja. Dan dunia ni juga bukanlah tempat untuk kamu fikir akhirat semata-mata sehingga kamu lupa dunia. Tapi tengoklah pada apa-apa yang ada atas dunia ni, kaitkanlah dengan apa yang ada atas dunia ni untuk kamu dapat daripada kebahagiaan ataupun kamu dapat daripada rahmat. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat yang ke seterusnya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun. Kalau kita perasan 10 ayat akhir ni daripada surah Ali Imran ni, ada berapa banyak perkataan Rabbana situ. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Sebelum tu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lepas pada tu Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Lepas pada tu Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Nak sebut pada kita apa? Awal-awal pagi Nabi doa ajar kita berdoa dengan cara betul. Rabbana, Rabbana, Rabbana yang doa dalam Quran ni sebahagian besarnya ialah doa-doa yang baik untuk kita amalkan. Kecuali adalah sebahagian Rabbana ni yang kita tak boleh amal. Antaranya yang ada dalam surah Ghafir. Dia ada satu ayat, Rabbana amattana thnatain wa ahyaitana thnatain. Wahai Tuhan, kamu telah jadikan kami hidup 2 kali dan mati 2 kali. Kenapa kamu masukkan kami dalam neraka? Doa tu tak boleh amal. Sebab apa? Tu doa ahli neraka dah. Doa dalam neraka dah. Amal yang tu minta nak masuk situ lah. Okay. Doa tu ahli neraka masuk, baru perasan neraka tu duk ada. Angkat tangan doa, wahai Tuhan, kamu dah matikan kami 2 kali, hidupkan kami 2 kali, tak sangka jadi ahli neraka. Tolong bagi peluang keluar balik untuk kami beramal. Nak beritahunya pada kita semua, perkataan Rabbana dalam Quran ni majoriti doa yang baik. Okay. Tapi kena tengok jugalah maksud. Kadang-kadang doa tu boleh jadi doa ahli neraka yang dah duduk dalam neraka. Dia pun sebut Rabbana juga. Okay. Cuma nak sebut pada kita, untuk bahagian ni Nabi duk ajar awal-awal pagi ni, ini semua bahagian-bahagian yang baik. Maknanya nak sebut pada kita, berdoalah kepada Tuhan pada waktu pagi dengan hati yang ikhlas. Okay. Dan Allah Ta'ala pilih kita ni awal-awal pagi ni datang masjid, awal subuh, waktu subuh datang masjid. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya masjid itu dibina atas dasar takwa. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Pada hari pertama lagi dibina masjid itu, berhak kepada kita untuk kita masuk dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dalam masjid itu adanya orang-orang yang ingin membersihkan diri. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala itu sangat suka pada orang yang suka membersihkan diri. Tuan-tuan, waktu subuh ni tak semua tempat boleh ramai. Macam masjid ni ramai. Ada setengah-setengah tempat tak berapa ramai. Ada setengah-setengah tempat lah kampung tak ada langsung, gelap masjid tu. Nak sebut pada kita apa? Jiwa yang betul-betul berharap ni dia datang pada waktu pagi. Sebab waktu subuh ni lah waktu yang paling berat. Nabi pun sebut asqalus salah alal munafiqin. 2 salat yang paling berat bagi orang munafik, subuh dan isyak. Sebab tu bahagian pada waktu subuh ni bahagian yang besar.
Nabi sebut siapa sedekah pada waktu subuh, ada doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Ini doa para malaikat pada orang yang bersedekah pada waktu subuh. Nak sebut pada kita apa? Afdalnya waktu ni. Sebab waktu ni, waktu orang tak fokus sangat. Orang pun mengantuk. Orang pun banyak nak lena lagi. Suasana pun sejuk. Macam masjid kita ni sejuk. Masuk sejuk. Okay. Tidur pun sedap. Aircon. Saya masuk pun, nak lena kot lah. Okay. Kalau saya tak kuliah, mungkin saya lena kot lah. Okay. Nak sebut pada kita apa? Waktu ni, pemerhatian Tuhan nak tengok siapa yang ikhlas. Orang yang boleh datang salat waktu subuh bukan mudah. Orang datang salat maghrib ni umum lah, semua orang boleh mari lah, mudah lah. Sebab maghrib ni waktu, ialah orang balik kerja, orang datang salat maghrib. Kalau orang yang jenis balik kerja awal, dia datang salat maghrib. Balik kerja pukul 5, dia sempat datang maghrib. Dia tak tahu nak buat apa kat rumah macam awal malam lagi, mari. Tapi kalau orang yang boleh datang waktu subuh dan dia duduk dan dia cuba nak cari ba'dul istifadah, sebahagian pada istifadah, ni orang-orang yang Tuhan dah tarik untuk kita fikir pada waktu ni. Sebab tu waktu pagi kalau tengok doa-doa Nabi ialah doa yang berbentuk fikir. Zikir Nabi pun zikir yang berbentuk fikir apa yang penting. Saya dah bahas sebelum ni, saya datang sini. Doa Nabi waktu pagi ni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Waktu pagi duk minta benda tu dulu dalam wirid itu. Ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan mutaqabbala. Cuma saya nak tarik lebih lagi, Nabi baca apa? Bangun tidur sebelum datang ke masjid tu. Okay. Maknanya apa tujuan matlamat? Iaitu untuk dapat pandangan Tuhan, untuk dapat ambil manfaat dengan semua benda yang ada atas dunia ni, sehingga kita nampak semua benda yang ada atas dunia ni ada manfaat. Dan kita juga salah satu daripada benda yang Tuhan ciptakan untuk beri manfaat. Bukan Tuhan cipta kita ni untuk ambil manfaat semata-mata. Kita pun disuruh untuk menjadi pemberi manfaat kepada benda yang ada atas dunia ni. Sebab tu dalam hadis, walaupun hadis ni taklah sampai hadis yang sahih, Nabi kata orang manusia ni bila mana dia mati ada dua kategori. Satu, mustarih minhu. Mustarih minhu ni maksudnya satu orang tu bila mana dia meninggal, dia dah mati, dia berehat daripada segala kepenatan dunia. Dia berehat. Dah cukup lama dah Tuhan bagi pada dia waktu umur 60, 70, 80, mungkin ada yang sampai 100. Tuhan bagi umur sekian panjang ni untuk dia lobo dengan semua apa kebaikan yang dia sempat ambil atas dunia. Dia ambil. Bila mana dah habis umur dia, mustarih, dia pun berehat. Okay. Ada satu golongan, yang ni Nabi sebut yang mustarih ni golongan yang baik. Mati dia baik. Sehingga orang duk bercakap, kalau dia ada, kita mudah pada bahagian ni, pada bahagian ni. Kalau dia ada. Mana nak sebut pada kita, dia manusia yang beri manfaat. Ada satu golongan Nabi sebut mustarah anhu. Dia mati, orang hidup rehat. Bila mana dia mati? Yang tadi dia mati, dia rehat. Yang ni dia mati, orang duk hidup ni rehat. Clear orang hidup. Maknanya bila mana dia mati ni, lega orang atas dunia ni. Mati dah dia. Lama dah duk tunggu dia mati. Kalau dulu dia duk hidup ni, habis besi dia kepok. Maknanya nak sebut pada kita apa? Ada orang macam tu. Ada keadaan macam tu. Dan Nabi kata, fa ahlak wa ahlakun nas hadza. Ini yang paling celaka dan dicelakai oleh orang-orang yang duk hidup. Maknanya orang duk hidup pun dengar dia mati. Oh, mati ah. Elok orang mati. Selamat banyak barang dalam rumah kalau dia mati. Kita tak nak lah orang sebut lagu tu. Okay. Dan selain pada tu, ada satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Ini pun riwayat yang tak diterima sangatlah oleh para ulama hadis. Cuma Ali kata Nabi pernah sebut. Nabi kata ju'ilatid dunya, dijadikan dunia kepada 4 golongan. 2 golongan ni golongan yang baik, 2 golongan ni golongan yang tak baik. Ni saya nak tutup dengan yang ni lah. Okay. Kata Ali bin Abi Talib, golongan yang pertama, Allah Ta'ala beri pada dia nikmat dunia. Dia kaya. Kaya. Apa saja benda yang menunjukkan seseorang tu kaya ada pada dia. Kereta besar dia ada, semua benda-benda besar yang dia ada, yang orang duk sebut ni alamat bagi kaya, semua dia ada. Dahlah dia kaya, kata Nabi.
Dia telah menggunakan harta kekayaan dia ke arah kebaikan. Semua kekayaan itu dia salurkan ke arah kebaikan, sehingga menyebabkan dia tercalon sebagai ahli syurga kerana kekayaan yang Tuhan beri pada dia. Nabi kata yang ni beruntung dan sangat beruntung. Sebahagian ulama kata yang ni ialah para sahabat, sebab para sahabat ni mereka kaya dan mereka telah salurkan kekayaan mereka pada jalan agama sehingga mereka jadi orang-orang awal masuk syurga. Yang kedua, Nabi kata golongan kedua ni pun beruntung. Dia tak kaya, cuma dia tengoklah golongan yang awal tadi yang kaya. Dia pun berangan-angan, kalau aku kaya, aku akan beri lebih daripada orang kaya tu buat. Aku akan sedekah lebih lagi. Ini pun Tuhan beri pahala dengan sebab cita-cita dia. Baiklah, golongan yang baik. Okay. Yang ketiga, Nabi kata, Ali bin Abi Talib kata, Nabi sebut, ni golongan celaka. Siapa golongan ketiga ni? Dia kaya. Apa kekayaan semua dia duk ada. Tapi dia guna kekayaan untuk bermaksiat. Semua sekali untuk maksiat. Tak ada benda lain. Melainkan apa saja maksiat yang dia boleh buat dengan kekayaan dia akan buat. Dan orang tak halang. Nabi kata yang ni celaka. Dan yang keempat, Nabi kata yang paling celaka. Dia tak kaya, tapi dia tengok orang kaya yang jahat, dia boleh berangan-angan. Dia kata kalau aku kaya macam dia, lagi hebat jahat aku buat pada dia. Dah lah miskin. Orang Terengganu kata dah lah basak, tak ada duit. Lepas tu tempah neraka pula. Dah lah tak ada duit. Dia tu rumah pun tak berapa nak elok, tapi berangan nak jadi jahat, nak jadi gangster. Celaka orang kehidupan seperti ni. Rugi. Hidup dia rugi. Tidak ada dia hidup, dia bangun pagi dia fikir, kalau aku kaya, aku tipu hebat lagi pada dia. Dia boleh bercita-cita seperti itu. Saya nak sebut apa dia pada pagi ni. Kalau kita ni tak mampu, Tuhan tak rezekikan kita buat amal yang besar, Tuhan tak pilih kita semua perang sama dengan Nabi, kita tak payah mimpi lah, benda tu dah berakhir dah. Tuhan juga tak pilih kita berada pada keadaan-keadaan genting bersama dengan Nabi. Tuhan tak pilih kita. Tapi Tuhan telah pilih kita sebagai umat akhir zaman untuk kita fikir daripada apa bahagian-bahagian doa Nabi ataupun apa daripada bahagian yang Nabi ajar untuk kita amalkan. Hari ini kita tak terpilih sebagai barisan tentera yang berperang dengan Nabi, tapi kita terpilih sebagai barisan umat yang boleh cerita tentang Nabi. Sebab ni bulan Rabiul Awal, orang duk cerita tentang Nabi. Orang bukan bercakap tentang Nabi pada bulan ni saja, tapi kita orang Islam, kita telah membawa imej Nabi pada sebahagian besar pada umur kita. Bila mana orang non-Muslim tahu kita Muslim, ada orang-orang bukan Islam kenal kita sebagai Muslim, dan orang tahu alamat Muslim pada kita. Kita bukan bawa nama Islam, tapi kita telah bawa nama Tuhan dan juga nama pesuruhnya. Sebab itulah saya nak sebut sebagai penegasan yang akhir ni, kata-kata Abu Bakar tu ialah kata-kata yang kita kena pegang, kita kena jadikan juga sebagai gerak kerja tiap-tiap hari. Abu Bakar sebut ayang qusuddin, adakah akan berkurang agama dalam keadaan aku hidup. Ni benda kita kena fikir. Kerana perangai kita, orang nampak agama teruk. Kita mungkin janji dengan orang tak tepat. Mungkin kita berjanji dengan orang Islam, dia okey ya. Kalau berjanji dengan orang bukan Islam, dia akan bangkit. Tengok orang Islam punya perangai. Dia tak bangkit. Tengok mamak dia punya perangai. Dia akan bangkit. Tengok orang Islam. Dia telah pukal semua sekali dalam tu. Nak sebut pada kita apa? Kita fikirlah pada waktu pagi ni, apa yang aku boleh buat sehingga orang nampak agama tu baik. Bukan orang nampak kita baik, orang nampak agama tu hebat. Dengan sebab inilah Allah Ta'ala akan angkat darjat. Kalau orang dia fikir macam mana aku nak bagi aku famous pagi-pagi ni, famous dia seorang, Tuhan akan berilah kalau dia fikir lagu tu. Bangun pagi nak buat live apa pagi ni, ada Facebook apa semua, nak bagi orang kenal kita ni, nak bagi follower banyak. Ada orang fikir lagu tu. Cuma ada orang yang pemikiran dia lebih baik, dan Nabi duk ajar melalui ayat-ayat Quran ni. Dia bangun pagi, dia fikir orang boleh nampak agama, orang boleh nampak Tuhan hebat kat mana, orang boleh nampak Nabi hebat kat mana. Ini pemikiran orang Islam yang menjangkau lebih daripada dunia, tapi telah membawa kepada keberuntungan dia di akhirat. Jadi setakat itu saja saya punya perkongsian pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Semoga Allah Ta'ala tambahkan pada kita, orang kata apa, keberkatan pada waktu pagi ini dan juga dalam umur kita. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.